Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya qayyum fala yafuduhu syai'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala afaman syaraha sadrahu lil Islam nurun min rabbih. Yang saya kasihi insya-Allah Dr. Zulkifli, Dr. Rosli. Saya pun saya pun dekat maghrib ni. Dan saya sayangi semua yang hadir pada tengah hari ini, masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Sahabat yang saya kasih sekalian, tajuk pada tengah hari ini yang dimaklumkan saya indahnya hidayah. Masya-Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, siapa-siapa yang Allah Ta'ala telah terangkan hatinya dengan Islam, bermakna ia satu anugerah daripada Allah, nurun min rabbih, satu cahaya daripada Tuhan. Masya-Allah. Hidayah ini ia datang disebutkan oleh ulama di atas beberapa sebab. Yang pertamanya iaitu daripada sebab penyesalan. Semua orang pernah menyesal atas kesilapan yang lalu. Semua orang ada masa silam. Saya ada masa silam, sesahabat pun ada masa silam. Masa silam yang hitam, bukan masa silam yang putih. Masa silam yang hitam. Dan masa silam yang hitam itu sejahat-jahat manusia, pasti ada satu detik dalam hidup dia rasa kesal atas perbuatannya. Maka kesal itulah iaitu terbukanya pintu hidayah atasnya, yang Rasulullah sebut an-nadmu fa huwa taubah. Penyesalan itu satu taubat. Maka taubat, selalu kita faham taubat ini kena semayang sunat 2 rakaat, yang tu pelaksanaan selepas daripada adanya penyesalan, istighfar dan sebagainya. Maka yang dikatakan at-taubah itu adalah penyesalan. An-nadmu fa huwa taubah. Maka apabila ada sebab untuk datangnya hidayah, untuk terbukanya pintu hidayah, maka pada ketika itu datangnya nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah disebabkan ad-doa. Pernah satu hari mungkin orang kita sendiri memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mohon Allah Ta'ala buka, seperti mana yang berlaku kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah meminta 2 umat, salah satu daripada 2 umat untuk masuk Islam, iaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Sayyidina Umar bin Khattab. Tuan-tuan, maka doa ini adalah satu perkara yang penting dalam kehidupan kita, yang Allah Ta'ala ajar kita dan didik kita di dalam salat itu sendiri, iaitu di dalam rukun sembahyang Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dan kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala buka jalan hidayah. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala bagi tahu ke kita dan kita beramal dengan ayat ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta Allah Ta'ala tak cabut akan hidayah itu. Allah Ta'ala tidak gelincirkan kita daripada jalan hidayah ba'da idh hadaitana, selepas hidayah itu datang, selepas kita duduk di dalam tempat hidayah. Yang ni paling kita takut. Sebelum kita dapat hidayah, kita memohon hidayah. Tetapi selepas kita duduk pada tempat hidayah, maka tiba-tiba Allah Ta'ala twistkan kita. Yang ni paling kita takut. Sebab itu doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan sebab itu warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa pada tasyahud akhir, iaitu Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi wa ma anta a'lamu bihi minni wa anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuka. Hak doa hak ujung tu
Apa dia? Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Dan doa ini banyak orang tinggal. Kenapa banyak orang tinggal? Sebab mereka rasa mereka dah selesa duduk pada satu tempat yang mereka duduk sekarang. Dan mereka lupa bahawa hidayah itu milik Allah. Allah memberi hidayah dan Allah boleh mencabutkan hidayah. Sebab itu kita lihat, selepas kewafatan Rasulullah SAW, adanya puak-puak Khawarij. Walhal kira dah okey sangat. Sebab mereka duduk pada zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka berada di bawah tarbiyah Rasulullah. Ini bukan calang-calang orang. Insan yang bernama Muhammad bin Abdullah ini bukan calang-calang orang. Tetapi selepas kewafatan Rasul, adanya puak-puak yang keluar daripada Islam. Sebab itu perkara ini kadang-kadang kita tak ambil peduli. Sebab itu Rasulullah pesan, jangan sekali-kali kita tinggal tentang doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati daripada hidayah kepada kekufuran. Ini paling kita takut. Tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinika, atas agama engkau. Wa ala ta'atika, dan atas berbuat baik kepada engkau, atas buat taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu selalu orang kata iman itu akan ada turun dan naik. Maka dengan doa ini kita minta fastaqim. Minta fastaqim, maka istiqamahlah. Kita minta istiqamah. Kita minta bahawa Allah tetapkan iman kita. Maka apabila keimanan itu iman saja tetapi tidak disertakan dengan ketakwaan, ini yang dia jadi macam ni. Apabila iman tidak diletakkan, disertakan, didampingkan dengan ketakwaan, dia akan goyang. Sebab apa? Allah sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, inna akramakum indallah, pada sisi Allah, di kalangan kamu pada sisi Allah, adalah orang yang paling bertakwa sekali pada sisi Allah. Bertakwa pada di kalangan kamu, siapa orang paling bertakwa? Dia orang paling mulia. Bukan orang paling alim. Bukan orang yang paling banyak ibadahnya. Bukan orang yang paling kaya. Allah tak sebut dalam Al-Quran, tapi adalah orang yang paling takut dengan Allah. Sebab itu apabila kita ada ilmu, maka ilmu ni bawa kepada kita takutkan Allah. Maka apabila kita ada anugerah keduniaan, maka ia bawa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila hidayah itu datang kepada kita, kita throwback balik. Kita patah balik kehidupan kita yang lalu. Apabila kita tidak bersama Islam, kita akan serabut. Serabut tu. Serabut. Sungguh serabut. Saya dulu pun kerja juga. Tak adalah bersono gaji, takat dalam 3,000 lah gaji saya dulu. Tapi tahun 86, tak adalah besar sangat. Tapi serabut. Kita tak rasa tentang nikmat Islam. Kita tak rasa apa itu nikmat iman. Sebab kita akan gunakan kehidupan kita 24 jam untuk keduniaan. Dan kita tidak ada masa bagaimana nak merasakan kemanisan iman dan Islam. Bagaimana yang sahabat rasa. Bagaimana mereka ni boleh, Masya Allah, mempertahankan agama Allah dengan diri mereka, bukan sekadar dengan harta mereka. Sebab itu dalam ayat jihad didahulukan dengan bi'amwalikum. Selepas bi'amwalikum baru bi'anfusikum. Tengok pada ayat jihad. Apabila kita boleh berjihad dengan harta kita, baru kita boleh jihad dengan diri kita. Bila kita boleh meletakkan dunia itu ke tepi dahulu, kepentingan dunia diletakkan di tepi, meletakkan kepentingan Islam di hadapan, maka pada ketika itu baru boleh kita meletakkan diri kita sebagai cagar. Kalau kita tidak boleh meletakkan dunia itu di tepi, bermakna kita masih tidak sanggup meletakkan diri kita sebagai cagaran. Kadang-kadang kita lupa, orang kalau tangkap gambar kita,
Kita buat jahat dan orang tangkap gambar kita cukup takut. Kita kata apa? Nanti akan viral kat media masa. Tetapi kita terlupa bahawa malaikat kiraman katibin 24 jam rakam gambar kita. Duk dalam jamban, rakam. Hak perempuan tengah pakai kemban kat rumah, rakam. Kita tengah mandi tentulah mandi koboi. Sekarang mana ada orang mandi pakai kain basah dah? Tu zaman dulu. Zaman mandi dekat telaga orang pakai kain basah. Sekarang orang mandi dalam bilik air di kawasan yang tertutup. Orang kata orang tak nampak, tapi mereka lupa malaikat rakam. Dan rakaman ini akan diviralkan di Yaumul Mahsyar. Dan semua akan pertontonkan akan rakaman kita. Apa yang kita buat. Sama ada kita seorang, sama ada kita beramai-ramai. Dan rakaman ini, kena ingat, jika rakaman yang baik. Tapi jika rakaman itu rakaman yang tidak baik. Sebab itu sebahagian ulama menyatakan segala kesilapan kita yang lalu, jika tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rakaman ini belum lagi dipadam oleh Allah. Hak ni zaman muda kita dulu, apa kita buat? Baik. Macam mana Ustaz kita nak tahu bahawa dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Syekh Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari sebut di dalam kitab min dalam kitab dia Sirajul Talibin, tanda dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bagi kita kefahaman tentang hukum hakam agama. Allah bagi kita kefahaman tentang hukum hakam agama. Satu. Yang keduanya, Allah berikan kita kemanisan berbuat ibadat. Seronok kita buat ibadat. Kita tengok kita, Masya Allah, betul tak kita ni? Itu kadang-kadang saya sendiri terfikir, Sayyidina Umar bin Khattab di antara orang yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Kita siapa jaminnya? Tak ada siapa pun jamin kita masuk syurga. Apa yang Sayyidina Umar buat? Kalau dah dapat jaminan, kita kabel kuat kan? Apa nak risau? Goyang kaki sudahlah. Semayang 5 waktu sudahlah. Puasa Ramadan sudahlah. Tak payah buat apa lah. Buat hak fardu sudah. Kita dah ada jaminan. Dah ada cok kan? Cok rasmi kan? Tapi kenapa Sayyidina Umar bin Khattab dia boleh salat sehingga Sayyidina Umar bin Khattab syahidnya ketika ia salat? Dan setelah Sayyidina Umar bin Khattab ditikam dan sahabat apabila Sayyidina Umar nakkan minuman, dan pada ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab minum, tuan-tuan, air hak yang dia minum keluar daripada bekas tikaman. Keluar macam air paip. Buk keluar. Dan Sayyidina Umar kata, wahai sahabat aku, bangunkan aku nak teruskan sembahyang dan aku nak mati dalam keadaan salat. Kenapa orang yang ada jaminan masih lagi nak buat perkara tersebut? Sebab mereka merasakan akan kemanisan ibadat. Kita hak yang tak ada apa-apa ni, kita rasa kita okey dah. Tak rasa okey sangat dah tu ni. Okey lah, umrah tiap-tiap tahun okey dah lah. Dia lupa dia umrah tiap-tiap tahun, dia mengumpat hari-hari. Walhan Nabi sebut dah, sekali cukup mengumpat. Seluruh kebaikan kita Allah bagi kepada orang yang kita umpat. Kita nak bangga apa? Sebab kita bukan orang yang sempurna. Kita nak bangga apa dengan amalan kita? Sebab kejahatan kita melampaui akan kebaikan. Seorang sahabat, dia masuk di dalam masjid, dia masuk kaki kiri, dia keluar balik. Masuk kaki kiri, dia keluar balik. Kita masuk kaki kiri sampai dalam, tak keluar dah. Dan tak bila kata kiri kanan tetap masjid, bukan aku masuk kuil pun, dia kata. Macam tu juga kita masuk jamban kiri kanan, kita tak kisah, jadi aku berak, dia kata. Kiri kanan pun berak juga, dia kata, bukan aku makan tengah hari lah jamban. Tapi sahabat ini orang yang membabit bagi amal, dikatakan muraqabah.
Dia masuk kaki kiri, dia keluar, lari balik, pergi kat pintu, keluar balik, mulakan dengan masuk kaki kanan. Lalu sahabat bertanya, kenapa kamu keluar balik? Dia kata, aku masuk masjid kaki kiri. Allah, sikit ya. Maka apa kata dia? Jika aku meringan-ringankan akan yang sedikit ini, aku takut Allah akan mencabut keseluruhan kebaikan yang aku buat. Nampak? Kita tak pandang minum tangan kiri, tangan kanan pun kita tak kisah. Janji minum, janji air aku, jangan air orang sudah. Nampak? Ini yang dikatakan kehebatan sahabat yang sehingga mereka layak untuk dapat jaminan syurga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat, kita duduk pada zaman mutakhir ini. Ini bukan zaman tahun 50 ni, makcik kakak, wei. Abang ni. Ini bukan tahun 40. Apa yang Rasulullah sebut berlaku. Rasulullah kata apabila hampirnya kiamat, antara tanda dia apa? Akan keluar hasil-hasil galian daripada bumi. Ni tak perasan, faham baru ni dia keluar bullshit apa? Saya tak berhenti orang putih. Nampak? Sejenis aluminium. Minyak terbit lagi. Siapa kata minyak lagi? Nak menyatakan, nak menzahirkan tentang hadis Rasulullah. Sekarang semua orang gila main panah. Pasal apa? Tahun 40 dulu tak sunnah lah. Bangang semua. Sekarang saya buat sunnah memanah. Amallah memanah. Kerana ia sunnah tu tahun 40 dulu tak sunnah. Sunnah memanah 1400 tahun dulu dah. Dan kenapa sekarang baru dipopularkan? Kita tak lihat tentang hadis Rasulullah apabila sampai satu peringkat, satu zaman orang tak pakai dah. Ni semua balik kepada penggunaan alat yang asal. Orang tak pakai dah mesin gun, semua pistol-pistol tak pakai dah. Semua balik kepada asal peperangan yang berlaku menggunakan pedang dan panah. Orang tak naik dah kereta kebal, naik kuda masa tu. Dia balik sebab semua bahan telah habis pada ketika itu. Maka apa yang Allah nak bagi tahu kat kita secara i'tibariyah, apa yang berlaku pada muka bumi adalah sebagai satu ilmu supaya kita berfikir. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina azabannar. Fikir, bukan ada otak nak fikir dunia. Ada otak orang fikir dunia, macam mana ni dunia. Hari ni daripada pagi sampai tengah hari berapa orang ingat mati? Lupa. Malaikat intai kita 25 kali hari ni. Malaikat tak pernah lupa dengan kita ni. Kita lupa dengan malaikat. Dia jengah daripada pagi tadi, dia tengok kita ni, tak sampai lagi. Dia tengok lagi, tak sampai lagi. Takut dia tengok pukul 1 sampai pula. Macam saya, macam doktor kan, ni semua siap-siap dah tua belakang ni. Kat maghrib lagi, dia nak setengah seminit 2 lagi. Sebab itu kena jaga. Sebab itu selalu dalam kuliah saya selalu ingatkan surah At-Taubah 128, 129, jangan tinggal. Ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Apa ada ni? Tak. Ni ingat. Apa? Orang yang baca surah At-Taubah 128, 129, ayat 128, 129 tidak akan mati terkejut. Tak akan mati terkejut. Bila dia nak mati, Allah bagi lagi perasaan nak mati, rasa nak mati. Apa tanda dia? Dia akan lupa ayat. Kita biasa baca kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sampai kita nak mati terlupa. Laqad ja'akum, ni apa ni?
lam yalid wa lam yulad, dia sambung dia. Dia akan jadi, dia akan lupa ayat. Pada ketika itu hati-hati. Maka saat kematian kita hampir. Ni nak cerita tentang rahmannya Allah, pemurahnya Allah pada kita. Allah bagi ingat, tak cabut secara terkejut. Tapi bagi orang yang berkehendak keadaan itu, maka dia takut sangat. Dia takut tentang kematian. Sebab kita tak bawa apa-apa pun. Hak duit yang kita kumpul ni pun, bawa mati, tak bawa. Bergaduh nak beranak ya. Baik sedekah lah sebelum nak mati. Tinggal sikit-sikit 10,000 dah lah. Dah tinggal sikit lah 10,000 kan. Bagilah tinggal mereka seorang 1,000 paraid jadilah kan. Tinggal sangat banyak, bubuh kat tabung haji. Tabung haji pula songlak, mampus hampa. Bodoh. Dia kata bodoh kan. Pergi simpan dekat orang tak amanah kan. Bodoh lah kan. Datang tu orang khianat macam ni nak beritahu ni supaya jangan jadi bodoh. Aku tak bubuh kat tabung haji. Betul aku boleh cakap kita dah tahu dah kawan ni jahat, pencuri. Kenal dah kawan ni pencuri, si A dia pencuri. Kita ambil duit, tolong jaga duit aku boleh tak? Ni nama bodoh ke bingat? Dah tahu dah dia pencuri, simpan berapa lagi? Ustaz, saya kena simpan Ustaz, saya tak pergi haji lagi. Yang tu tak apa, ada masalah. Ni dah pergi haji dah, simpan berapa lagi? Simpan berapa lagi? Simpanlah kepada akhirat. Kita semayang tak kuat, Al-Quran tak kuat, Allah bagi kita kemudahan, pencen goyang kaki boleh 1,000, 2,000 sebulan. Kerja tak buat apa. Allah bagi kita dan Allah tak bagi ke orang lain. Orang lain tak boleh goyang kaki masuk 1,000 sebulan. Kita goyang kaki ya. Tengok Astro, letih tidur, lapar mata kedarah, boleh 1,000. Bukan payah kena punchcard, tak lalu jam, apa pun tak. Maka Allah bagi kemudahan itu bukan sebuah himpun. Aku bagi kemudahan itu untuk kamu syukur kepada aku. Sebab itu ulama' dia sebut ulama' dia sebut apa dia? Jalan untuk dapat kebahagiaan dalam dunia kena ada beberapa perkara. Yang pertama, qalbun syakir, hati yang sentiasa bersyukur dengan Allah. Baik itu manusia ni, apabila dia duduk dalam dua keadaan, pada ketika itu dia nak dekat dengan Allah. Pada ketika mana? Satu, pada ketika dia sakit. Selalu masa kita sakit, kita cakap apa? Besok kalau aku sihat, aku nak pergi masjid. Masa kita sakit, orang kecil manis potong kaki, dia cakap apa? Allah, kalau ada kaki ni kan bagus lagi masjid. Senang nak pergi masjid. Masa ada kaki kemarin tak pergi masjid, dia pergi mall. Sogo lah, sakan lah, macam-macam. Orang Malaysia ni dia macam, kita sendiri tak tahulah orang Malaysia ni. Dia tak ada pendirian. Bawa orang mata sepek, dia seronok orang mata sepek Korea. Bawa datang orang gelap gelemat, hitam belegak, dia seronok juga. Ni apa jenis ni? Ni baru ni Hindustan Gorilla apa dia? Yang lagu baru nama Jahanam. Bangam tu. Kadang kita nak marah macam ni kan? Kita kata kita orang Islam. Kita baca dah hadis Islam tu tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripada Islam. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Ini yang dikatakan orang yang tidak duduk di dalam Islam itu sendiri. Yang Nabi sebut akhir zaman akan datang satu zaman hampirnya kiamat, la yatruku minal Islam illa ismuh. Tidak akan tinggalnya orang Islam melainkan namanya sahaja. Nama Islam, tapi Islam dah tak ada. Ini kita zaman kita ni. Dan zaman ini kita tidak heran apa yang berlaku sekarang. Perpecahan umat,
Yang Nabi sebut kata 73 puak. Sekarang nampak lah. Puak-puak Khawarij, puak-puak Mu'tazilah. Ada dah Nabi sebut. Kita nak heran apa tuan-tuan? Kita nak pening kepala apa? Tak payah pening. Hak nak keluar-keluar pergilah. Hantarlah. Sebab hak keluar pasti ada masuk. Takkan keluar tak ada masuk. Ada ke orang keluar tak masuk-masuk? Berapa kita fikirkan orang yang keluar? Kita kena fikirkan apa orang yang masuk. Kita duk sibuk hal orang yang keluar. Lantak pergilah. Macam G25 ni Mu'tazilah. Gila 25 orang. Mu'tazilah ini pahaman-pahaman yang mengikut logik akal. Dipanggil, kita tak panggil Mu'tazilah, kita panggil liberal. Asal pada Islam ni Mu'tazilah, yang ni Khawarij, yang ni Qadariyah, yang ni Jabariyah, yang ni Syiah dan sebagainya. Banyak berlaku. Hak yang berlaku pada alam sekarang adalah penjelasan tentang kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tindakan kita? Memperkukuhkan akan keimanan diri kita supaya kita tak masuk dalam salah satu golongan tersebut. Allah boleh tak pindah kita? Boleh tak? Jangan dia jadi pasal. Sebab saya banyak tengok sahabat saya macam tu. Banyak tengok sahabat saya tak macam tu. Asal dulu okey, sekarang kira. Masya-Allah. Sebab apa? Sebab hidayah milik Allah. Dan Allah boleh pindahkan kita di mana ya Allah Ta'ala suka. Sebab itu doa ini satu senjata yang besar. Doa silahul mu'minin. Sebab itu qalbun syakir. Yang pertama, nak bahagia dalam dunia ni, kebahagiaan itu dengan Islam. Hati sentiasa bersyukur. Ada umur, buat ada harta, syukur dengan Allah. Yang kedua, zaujatun salihah, kena ada isteri yang baik. Muslimat, jadilah isteri yang baik. Ustaz, suami saya dah tak ada Ustaz. Alhamdulillah. Pasal apa Ustaz sebut Alhamdulillah? Kurang satu dosa pula. Alhamdulillah. Allah tak bagi kita suami dah. Allah cabut dah. Alhamdulillah. Ingat senang. Orang perempuan cukup senang masuk syurga dan cukup senang masuk neraka jahanam. Kan susah banget. Dia nak masuk neraka bukan susah banget. Tolong bancuh teh dia. Tunggu sekejap ni. Asyik teh 20 tahun dah. Teh. Dia kecil hati sikit. Kita tak perasan yang dia kecil hati. Pada ketika itu, solat kita Allah tangguhkan dulu. Allah tak terima. Sampailah kita minta ampun dengan suami kita. Itu pun kalau suami kita ampunkan kita. Ini kena ingat ni orang perempuan. Janganlah nak ni begor sangat. Ni belagak keras kepala. Keras kepala. Pasal apa Allah Ta'ala jadikan ni Ustaz, jadi payah Ustaz, kami nak jadi lelaki Ustaz. Ingat boleh minta-minta. Kalau kita minta jadi lelaki, mungkin kita tak sanggup nak jadi orang lelaki. Pasal apa pula? Isteri dia tak semayang, kita tangguh. Ingat senang dia lelaki, boleh kahwin 4 lagi senang. Anak dia tak semayang, anak perempuan dia tak semayang, kami tangguh. Orang perempuan kira haid tak betul, kami tangguh. Pernah tanya haid macam mana? Haid orang perempuan ni haid kira ni macam mana ni? Kita tak pernah tanya apa. Kita tahu, bang saya uzur lah bang. Kena pula bawa balik stesen kan. Balik uzur pula kan. Kawan terai muka. Ini yang panggil nak bodoh dia lah. Dia cakap macam tu pula. Kita tahu tak dia kira uzur ni istihadah kan uzur. Kita kira sekali tak? Kahwin lagi? Kahwin lah? Kira sekali tak? Isteri? Tak. Kalau cuti kira sekali tak? Tanggungjawab. Orang laki-laki susah.
Nafkah tak apalah, nafkah kita boleh cari sama-sama. Saya pun boleh kerja, Ustaz. Bukan masalah keduniaan, tetapi sangkutnya dalam masalah akhirat. Dunia orang perempuan semua boleh buat. Sekarang orang perempuan boleh panjat pokok nyor, tuan-tuan. Elok kau ingat jantan. Tengok perempuan lah. Perempuan. Apa perempuan tak boleh buat sekarang sudut dunia? Perempuan naik superbike cukup banyak. Apa perempuan tak boleh buat? Perempuan jadi samseng banyak. Banyak. Dulu kita tak tengok perempuan pukul orang. Sekarang dia belasah, jantan dia belasah. Apa perempuan tak boleh buat daripada sudut keduniaan? Tetapi sudut akhirat perempuan tak boleh buat. Tak boleh. Dia nak ambil hak laki-laki tak boleh. Boleh? Tak boleh, sebab Allah dah bagi tiap-tiap satu perkara sudah ada part masing-masing. Talak Allah tak bagi kat dia, dia bagi kat kita. Bagi kat dia. Dengan aku dengan doktor-doktor dah duduk. Marah sikit, lambat balik, cerai. Mampu. Daftar RM10 sekarang. Dulu RM1 ya. Masuk GST, masuk semua. Masuk 2.6, semua masuk. Jadi RM10 borang. Borang tak leh. Dulu RM1, zaman saya RM1. Zaman doktor RM1. Sekarang RM10. Nampak? Allah tak bagi. Allah letak tu perkara yang baik. Letak tu dah cantik dah. Yang ni part laki-laki. Jangan kata Allah, orang lelaki semua senang. Tak. Allah bagi tu masing-masing ada kelebihan dan ada tempat. Kenapa Allah bagi cukup senang bagi orang perempuan? Ni dia. Kenapa Allah bagi begini pada orang lelaki? Yang ni dia. Tanggungjawab yang ni. Tanggungjawab yang apa tak? Senang nak jadi lelaki. Orang lelaki kalau dia tak dakwah 40 sekitar rumah dia berdosa. Ini aku sikit. Orang perempuan tak payah. Dia duduk rumah. Menjahit, main WhatsApp. Itu update status Facebook. Tak apa-apa. Klik makan tengah hari. Ini menu kami. Bodoh. Bubuh makanan ni, bubuh kat Facebook ni haram tak haram? Orang perempuan nak tanya ni. Haram tak? Haram jangan buat lah. Pergi restoran tangkap gambar. Haram. Ada yang kata kena zalkah dia jaga sikit, jangan marah. Saya memang panggil ni. Jangan pergi restoran. Itu. Yang ni kat sini suami isteri ni. Kena ingat Kalau bersyakir Zawjatun salihah. Sikit ni bersatu dah. Yang ketiganya auladul abrar, anak-anak yang baik. Pastikan anak-anak kita anak yang baik, bukan anak yang pandai. Sekarang orang pandai, orang tak pandang. Orang pandai, orang pandang, orang baik. Zaman ni Nabi sebut fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Orang bijak, orang tak pandai. Dulu dalam satu kampung ramai orang masuk universiti. Seorang orang buat kenduri tu kan. Hebat nak kampung kami masuk USM. Sekarang satu kampung anak masuk USM. Lepas USM masuk pula serenti. Tapi orang baik, orang cerdik ramai. Saya buat sekolah tahfizul Quran tahun 80-an. 80-an dengan almarhum orang tua saya. Saya sendiri pun 96. Sekolah saya sendiri 96. Tahun itu di Selangor, sekolah kami saja. Sekarang di Ulu Selangor, hak yang berdaftar ada 50 buah. Hak tu yang daftar, hak yang haramnya. Hak yang tak daftarnya. Maka Nabi kata betul lah.
Apabila sampai saat hampir kiamat, Al-Quran itu dikerongkong-kerongkong mereka. Semua orang fasih cakap Al-Quran yang ni nas Al-Quran, yang ni nas hadis. Tetapi nak beramal tak boleh. Macam mana Ustaz nak beramal tak boleh? Minta maaf ni, kalau saya cakap ni orang jadi marah kat saya. Marah-marah lah tak pergi ya. Berapa ramai sekarang kalau kita jumpa Tok Guru hak pakai serban kita jumpa. Ini balik-balik. Saya mungkin zaman saya dengan doktor mungkin dekat-dekat tu. Zaman tu kalau kita pergi masjid semua Tok Guru kurang-kurang serban sangkut. Sekarang ustaz, orang hak mengajar ni kopiah pun tak pakai tuan. Cerita pasal Nabi. Nabi mana yang tak pakai kopiah ni? Cerita pasal Islam. Maka hujahnya Allah tu tak lihat akan rupa kamu, akan pakaian kamu, tubuh badan kamu, tapi Allah tengok hati kamu. Hati yang baik dia akan zahirkan perkara yang baik. Sama tak macam orang dulu cakap, bang tak semayang tak apa bang kan? Janji hati baik dia kata. Aku tambah roh depan. Macam itulah hujah orang sekarang. Allah tak pandang. Ini hujah orang ada ilmu. Dia bubuh sekali dengan mata-mata sekali. Allah tak pandang rupa kamu, Allah tak pandang tubuh badan kamu, pakaian kamu, tapi Allah pandang hati kamu. Orang dulu dia cakap, tak semayang pun tak apa, janji hati mau baik dia kata. Sama lah perkataan itu yang diulang-ulang, tapi besi lain. Macam besi Pak Pandai dulu dengan besi Pak Pandai sekarang beza. Pak Pandai ni tuan-tuan, dia popular Pak Pandai ke Mak Andai? Pak Pandai. Tapi hak yang arah Pak Pandai ni siapa dah? Tak macam sekarang. Besi saja lain. Mak Andai kata pergi cari Tok Lebay nak buat tahlil. Pak Pandai tanya, Lebay macam mana? Ada janggut? Pak Pandai tarik kami jantan. Mak Pandai kata, ini bukan Pak Lebay, ini kami jantan. Bodohlah Pak Pandai. Pergi cari orang kampung. Yang arah semua Mak Pandai. Pak Pandai ikut saja. Yang ambil ni Pak Pandai ikut je. Yang popular Pak Pandai. Mana ada Mak Pandai? Orang tak cerita pasal Mak Pandai, orang cerita pasal Pak Pandai. Bodohnya Pak Pandai. Tetapi di sebalik kebodohan Pak Pandai, Mak Andai ya, sama-sama dia nak majahil murakab. Itu yang ketiga. Yang keempat, malul halal, harta yang halal. Bila kita duduk di dalam agama, kita dapat harta yang halal, Allah Rabbi. Seronok. Keberkatan harta ni bukan pada angka. Tidak. Keberkatan harta itu adalah pada halal, pada cukup. Saya bagi kesimpulan, saya bagi contoh paling senang. Pok kita dulu tak kaya macam kita buat. Tapi macam mana dia besarkan 12 orang anak? Kita penerima 3,000, anak 2 orang je, masuk 3 orang, kita dah risau. Ada orang mesej saya, Ustaz boleh tak saya gugurkan anak dalam kandungan saya? Saya tanya kenapa nak gugurkan? Sebab gaji saya tak boleh nak sara anak saya anak keluar. Nabi cakap betul dah, akhir zaman orang besok umat aku dianggap anak ni satu bebanan, bukan rezeki. Pok kita dulu dia anggap bahawa anak ini satu rezeki. Itu orang dulu anak semua 12. Satu pasukan bola sepak, insya-Allah Pok jadi goalkeeper. Oh, Pok dah tua. Dia nak cycle tak boleh. Jadi sekarang orang nak 2 orang, orang takut. Orang malu takut dah. Walau kalau kita buat kajian, sakit free. Pergi klinik, pena tak ada. Pok kita tu mana ada pena. Cuti, gaji jalan. Pok kita dulu cuti, gaji tak jalan. Jadi sepatutnya
Orang dulu lebih takut daripada kita sekarang. Tetapi apa perbezaannya? Keimanan. Kerana apabila zaman ini zaman sampai zaman mutakhirin, maka iman itu akan dicabut sedikit demi sedikit. Cari harta yang halal. Pada zaman ini Nabi cakap, bahawa harta dah tak tahu mana halal mana haram. Dah tak tahu dah. Dia dah campur dah. Masya Allah. Itu jaga-jagalah. Lepas itu, harta inilah di antara kenapakah remaja sekarang terlalu liar. Sebab mereka dapat daripada harta yang haram. Kita dulu, mak kita harta yang halal. Lepas itu, kita dulu boleh jadi baik. Kita dulu jahat, bukan tak jahat. Jahat. Mandi sungai balik mata dah macam tu raya dah. Kita dulu mandi sungai mana? Dia semua telanjang. Kalau kawan sekolah lalu, kita tutup hadapan tu lah. Nampak tak? Satu tangan, satu sini, satu tangan sini. Muncul masa tu tak ada kameraman. Masa tu kita jahat, tapi kita tak tinggalkan Islam. Maghrib kita akan pergi masjid. Tiap-tiap malam Jumaat kita akan pergi masjid. Pak kita, mak kita bawa kita semua pergi masjid. Jom baca Yasin. Sebab kita dapat makanan daripada yang halal. Ni kena ingat ni. Saya nak cukup pesan. Masa pun kita dah tak pada. Nak pesan lagi satu. Kenapa sekarang ni manusia terlalu jahat? Sebab mereka tidak dapat kasih sayang. Anak-anak tak dapat kasih sayang. Kasih sayang tu jatuh pada mana tuan-tuan? Pada masakan ibu. Kita ada semua makan air tangan ibu. Nampak tak? Semua makan air tangan ibu, tapak tangan bapak. Betul tak? Lambat pikap. Air tangan ibu, tapak tangan bapak. Kita makan dulu. Sekarang kita tak makan, anak-anak kita tak makan air tangan ibu, air tangan Indonesia, air tangan mamak. Jadi makanan tu masuk dalam perut dia orang. Itu dia orang liar. Dia orang tak ikut cakap kita. Pasal apa ni ustaz? Anak saya tak ikut cakap saya ustaz. Mak sekarang dia tak nak masak. Dia tak nak masak. Alasan letih. Letih dia. Tak erti ke mak letih kata. Kerja balik. Balik kerja. Nanti ayah pula nak suruh Allah. Letih dah. Dia kata. Cukup makhrahnya. Beli. Kita dia besarkan dengan air tangan ibu. Ibu masak. Nasib tuan-tuan, muak kita kacau air dengan selawat. Yang ni tangan mamak ni berbulu lah. Tadi dia lepas korek hidung pula tu lah. Kita pun makan, anak kita makan. Dia tak semayang dengan mamak ni lah. Baju tu lah dia pakai hari ni, baju tu lah dia pakai esok, minggu depan. Tengok lah baju tu lah. Tu nampak ni tumpuk kari ni ada lagi hak minggu depan. Yang tu masuk dalam zuriat kita. Ni kena jaga-jaga ni. Balik kena ubah. Sesibuk mana pun mak, macam mana nak buat, macam mana saya nak dapat kekuatan, solusi. Kena ingat, mesti ada solution, mesti ada jalan keluar. Kena ingat, semua yang kita buat adalah ibadat. Semua buat adalah ibadat. Suami ni asbab. Itu saya kata, Masya Allah, orang perempuan tak payah semayang sunat banyak-banyak. Khidmat dengan suami, dengan redha, dengan rela hati, insya Allah jannah hadiah Allah untuk kamu semua. Saya bukan nak puji isteri saya tak.
Saya balik kuliah pukul 3 pagi, isteri saya akan buka pintu. Sampai tu dia akan tanya, abang nak air tak? Terus nak pergi isteri, nak puji isteri saya tak? Dia memang macam tu. Itu dia akan tanya, dia duduk sekejap, duduk. Saya sembang. Sembang tu seorang. Dia tidur. Kita faham kan? Pukul 3 pagi, gila. Tapi yang kita nakkan apa dia? Ini dia, khidmat itu. Bukan nak banyak. Susah lah, memanglah susah. Sebab jannah ini bukan murah. Di Kuala Lumpur ni nak masuk jamban kena berapa sen? Sekarang 50 sen lah. Zaman saya dulu Kupang kan, Pudu Raya. Dulu Pudu Raya puat lah tuan-tuan. Zaman kami dulu puat lah lagi Pudu Raya. Pudu Raya sekarang kan tu puat dia. Masuk Kupang. Cuba fikir je. Kalau tempat yang kotor pun kena bayar, apatah lagi jannah Allah. Ni jamban tu kotor. Tempat yang sehina itu pun kena bayar. Busuk macam tu pun kena bayar. 5 kupang. Syurga Allah takkan free. Bayarlah dengan salawat, bayarlah dengan salat nawafil, bayarlah dengan Al-Quran, bayarlah dengan tasbih dan sebagainya. Bayar tentang. Kemudian yang kelima dia, apa dia? Bi'ah yang salih. Cari suasana yang salih, kawan yang salih, suasana yang salih. Alhamdulillah. Dan yang terakhirnya, umur yang barakah. Nak bahagia, umur kena berkat. Macam mana umur yang berkat? Iaitu umur yang apabila bertambah umur, bertambah kebaikan. Kita tengok sekarang saya lebih kurang dalam Doktor apa Doktor umur? Alhamdulillah. Saya tak sampai ya. Saya kira baru zuhur ni. Doktor betul-betul maghrib. Lawak lah maaf nah. Masya-Allah. Saya baru 47. Kan? Jadi masya-Allah, umur kita bertambah. Umur kita bertambah daripada 1 tahun ke 1 tahun. Apa kebaikan yang bertambah dalam diri kita? Kita tengok kita muda dulu sampai sekarang. Kalau agama kita tidak bertambah, agama kita macam tu kan? Kalau dulu pun tak semayang sunat, sekarang pun macam tu, maknanya umur kita tidak ada keberkatan. Kalau dulu pun tak bangun malam, sekarang pun tak bangun malam, bermakna umur kita tidak ada keberkatan. Itu kalau ini hak yang kita ada sakit kencing manis kan, kena syukur dengan Allah. Orang kencing manis dia rajin bangun malam. Dia rajin bangun malam. Pukul 3 dia bangun kencing. Lepas tu dia tidur dia. Pukul 4 dia bangun kencing ni. Lepas tu syukur dengan Allah sebab Allah bagi kencing manis. Tapi jangan minta kencing manis. Lagi minta doa pula, ya Allah bagi aku kencing manis. Itu nama bodoh. Sihat minta sakit. Maknanya Allah bagi kita, pasal apa Allah bagi kita sakit? Allah ni cukup sayang kita. Sayang sangat. Sebab masa muda kita jahat. Pada ketika umur kita sekarang, Allah bagi kita sakit. Kenapa kah? Kerana dengan kesakitan itu Allah kifarah segala dosa kita. Kalau 10 tahun kita sakit, Allah kifarah 10 tahun dosa kita. Sebab Allah tak, Rahman Allah ni, Allah tidak terbatas dalam dunia. Allah nak kita balik jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan macam mana kita datang. Kita datang bersih. Dan Allah nak kita ni balik bersih. Maka Allah bagi-bagi benda-benda ni. Sebab kita ni terlalu lupa, lalai dalam kehidupan. Jadi tuan-tuan, puan, sahabat sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan kita ya, pada kali ini. Dan saya mohon maaf, mohon ampun jika tidak kena pada kehendak tuan-tuan. Ini takat ni yang saya mampu ya. Saya sebenarnya bukan orang alim. Macam doktor cakap orang tak kenal ke apa, tak kan. Saya bukan selebriti, tak masuk selebriti. Yang ni pun macam lemah rasa dah. Lemah ni kan. Baru start YouTube baru. Dulu kita tak masuk YouTube dulu kita jalan orang tak pernah erti sangat. Sekarang aku turun flight pun
Ustaz USAMNO tak, USAMNO orang lain, aku Ustaz USAMNO duduk kat tepi tangga pun orang nak tangkap gambar juga. Turun airport dekat immigration pun tanya juga, ni Ustaz USAMNO kan? Tangkap gambar pun kat immigration pula. Custom macam tu juga, belum nak cop pun tangkap gambar lagi. Jadi kadang-kadang kita kata bukan apalah, ni lah, ni kena ni mujahadah dia. Kata tentang Astro Pinang kita 3-4 kali tu saya tolak. Tu tak senang, jadi orang kaya senang tak? Jangan teringin jadi orang kaya. Kita syukur dengan kehidupan kita. Makan kedai mamak boleh. Nak duduk mengangkang tepi tembok boleh. Tak? Duduk mengangkang main masak. Tuan-tuan kalau kaya, tuan-tuan tak boleh tu. Makan tak boleh kat sana, nak kena makan Hilton. Kong-kong sekali makan kena RM18,000. Wah, mana boleh RM18, RM80 ni tak sedap. Orang kaya. Kehidupan orang kaya. Jalan tak boleh dah ni, jalan kena. Sekarang zaman sekarang orang main tembak itu kan. Takut hidup dalam ketakutan. Kita sekarang alhamdulillah nak pergi mana tidur. Sebab sekarang kita duduk dalam ketakutan dia tak. Rumah siapa yang tak ada grill besi di bangkat tangan? Tak macam penjara tuan-tuan. Ni. Akak bagi ni sikit aku bayar sikit bagi akak makcik tak boleh bagi akak pula makcik. Rumah tak ada grill besi. Alhamdulillah tak takut. Kau semua orang ada grill besi macam penjara tuan-tuan. Kita ni baru lepas keluar penjara, ni petang ni nak masuk penjara balik. Nak sadar ketakutan. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita. Allah Ta'ala, Masya Allah, Allah Ta'ala rahmati kita. Dan Allah Ta'ala angkat segala bala yang ada pada kita. Dan Allah Ta'ala kekalkan iman dan Islam yang ada pada kita, isteri dan anak-anak. Itu daripada saya. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz di atas perkongsian yang saya kira amat bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah dari perkongsian itu kita susuli dengan amal kita lah. Ilmu yang ada kalau kita tak amalkan dia tak bawa manfaat bagi kita. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Dan insyaAllah kita janji kepada Ustaz, apa-apa yang kita dah kongsi dengan Ustaz ni kita cuba amalkan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Sebagaimana yang dijanjikan tadi, kita bukalah ruang untuk soalan. Kita nak hadkan kepada 3 soalan je. Satu daripada muslimat, 2 daripada rijal. Adil lah tu. Muslimat yang ketua keluarga rijal kan, insyaAllah. Silakan. Ustaz boleh soalan? Silakan. Saya tahu saya Ada apa-apa soalan? Oh, dah faham semua? senang aja orang sini. Orang jadi dia Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nadia. Saya nak tanya Ustaz lah, apa pandangan Ustaz pasal yang berita yang baru keluar sehari dua ni tentang pasangan suami isteri berwasa India yang satu dan Muslim, satu lagi belum, dan si isteri tu tak Muslim dah. Pandangan Ustaz apa bang Ustaz yang anak disepretkan, seorang kepada Muslim, seorang lagi balik kepada bapa ibu. Dia bukan pandangan lah. Hukum dia hukum. Perkara ini terjadi atas sebab pimpinan yang tidak mengikut Islam. Bila pimpinan mengikut Islam, pentadbiran mengikut Islam, benda ni tak jadi. Benda ni tak akan jadi. Sebab itu apabila perkahwinan yang salah seorangnya apabila dia masuk Islam, automatik dia cerai. Sebab dia tak boleh berhimpun di antara Islam dan kafir. Automatik. Pada ketika itu.
Dan anak ini sama ada dia nak ikut ayah dia, dia mesti ikut Islam. Sebab di dalam Islam la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi orang Islam wajib kena paksa. Orang Islam wajib ikut Islam, wajib kena paksa ikut Islam, sebab kita ditaklifkan dengan hukum hakam Islam. Wallahu a'lam. Jadi senang, macam mana nak buat? Tukar keadaan. Ya. Lagi ada soalan lagi? Ya. Dengar Ustaz. Nak tanya tentang apa tu sekarang ni, tentang isu khilaf dan bid'ah ni yang sehingga akan menjadi perdebatan antara dua pihak ni. Baik. Sebenarnya pada pandangan saya, yang berlaku sekarang tentang masyhur Wahabiyah, Pak Wahabi dan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya Wahabi ni kalau kita lihat adalah satu golongan yang kami ni nak minta maaf banyak. Masa kami duduk di Saudi dulu, syekh kami pun dia dah karang satu kitab tentang bahaya Wahabiyah ini. Baik, saya bagi satu contoh yang macam ni lah. Kenapa dikatakan satu contoh yang paling, saya tak nak cerita pasal tahlil, talqin itu benda-benda tak nak. Kita apa risikonya? Apabila risiko pada Wahabi ni, bahayanya iaitu mereka menghapuskan segala ibadat umat Islam. Bacaan Yasin malam Jumaat contohnya, talqin, tahlil, doa, zikir basmayah, maka itulah salah satu di antara perkara yang sedikit daripada ibadat orang Islam yang ada. Maka jika benda itu dihilangkan, maka umat Islam tidak ada kekuatan. Maka kekuatan umat Islam adalah pada ubudiyah, pada mendekatkan diri kepada Allah. Kalau umat Islam jauh dengan Allah, umat Islam akan jadi longgar. Sebab itu ini antara agenda Yahudiah. Kalau kita lihat sejarah dia pun macam mana, wallahu a'lam bissawab lah, kita tak nak panjangkan cerita. Tetapi ini yang Nabi sebut tentang 73 puak firqah-firqah ini yang muncul. Walhal benda ni benda khilafiyah. Tetapi ada benda dasar, iaitu tentang mujassimah. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini zaman tahun 90 dulu macam tu dah. Sebab tu di Madinah dulu kita tanya dengan sahabat kita di Madinah tentang yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Pertolongan Allah Ta'ala. Mereka kata yadullah macam ni, dia kata tangan. Jadi menyerupakan tentang ada penyerupaan yang Allah dengan kita ni sama dengan tangan ni. Penyerupaan, bila ada serupa, bukanlah Allah samalah dengan kita. Maka mujassimah inilah yang ditentang oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka ada ulama yang menghukumkan kufur bagi orang yang beriktikad mujassimah. Kufur. Ada ulama yang tak mengatakan kufur kerana mereka cuma pada pembahasan, tidak pada i'tiqad. Cuma fasik. Jadi perkara ni perlu kita hati-hati. Sebab itu setiap guru yang datang perlulah kita gunakan akal kita untuk mengambil pertimbangan. Balik kepada hak asal. Yang tu paling penting. Kalau manusia ni doa dah tak ada bersalahan dengan apa yang Nabi suruh. Nabi kata doa silahul mu'minin, doa itu senjata bagi orang mukmin. Wallahu a'lam bissawab. Yang ringkasnya macam itulah. Bincang panjang ni jadi panjang. Kita 1.5 jadi 2.5. Soalan terakhir ada? Ada lagi? Kalau tak ada, kita berhenti di sini. InsyaAllah kita ucapkan berbanyak terima kasih kepada Ustaz kerana sudi datang untuk berkongsi ilmu dengan keluarga Harakah. Dan kita mengharapkan
di kelapangan yang lain Ustaz dapat bersama kita lagi, insyaAllah ya. Marilah kita sudahi majlis kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.